Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Aini binti Nuri, merupakan pelajar daripada program psikologi di bawah penyeliaan Dr. Siti Marzia Zakaria. Di sini saya ingin membentangkan berkenaan kajian yang telah saya jalankan, iaitu konflik perkahwinan dan strategi daya tindak individu yang kehilangan pekerjaan semasa pandemik COVID-19, impak kepada kualiti perkahwinan. Seperti kita semua telah ketahui dan juga laluinya sendiri, pada penghujung tahun 2019 dan di awal tahun 2020, seluruh dunia digemparkan dengan kewujudan virus baru yang dikenali sebagai virus COVID-19. Ia bukan sahaja memberi impak kepada kesihatan manusia sehingga boleh menyebabkan kematian, malah turut memberi kesan yang besar kepada ekonomi dunia. Menurut data Global Economic Prospect meramalkan bahawa ekonomi global akan menyusut sebanyak 5.2% disebabkan pandemik COVID-19. Situasi ini sendiri menunjukkan kemelesetan ekonomi yang paling teruk pernah terjadi sejak Perang Dunia Kedua dan sebahagian kecil ekonomi mengalami penurunan pengeluaran per kapita. Kemerosotan ekonomi kuasa besar dunia seperti Amerika Syarikat dan China turut memberi impak kepada ekonomi Malaysia. Secara tidak langsung, rakyat Malaysia berhadapan dengan krisis ekonomi yang teruk. Berbalik kepada kajian saya, isu ekonomi bukan sahaja penting bagi negara tetapi penting juga kepada kedudukan ekonomi perkahwinan, di mana kedudukan ekonomi dianggap memainkan peranan yang penting dalam sesebuah perkahwinan. Baiklah, jadi apakah perkaitannya antara ekonomi dan juga perkahwinan? Penerangan ringkas yang saya dapat berikan ialah tekanan daripada keperluan kewangan yang tidak dapat dipenuhi mampu meruntuhkan hubungan rumah tangga. Selain itu, ketidaktentuan ekonomi memberi risiko yang tinggi terhadap kesihatan mental bukan sahaja kepada diri sendiri tetapi juga kepada pasangan, ahli keluarga ataupun saudara terdekat. Kesediaan keuangan merupakan satu nilai yang penting dalam perkahwinan dan merupakan satu nilai perlindungan daripada ketidakstabilan perkahwinan. Permasalahan yang wujud sehingga mendorong saya menjalani kajian ini ialah krisis ekonomi akibat pandemik COVID-19 menyebabkan ramai rakyat Malaysia kehilangan pekerjaan. Jabatan Perangkaan Malaysia sendiri melaporkan bahawa pengangguran meningkat sebanyak 17.1% pada Mac 2021, iaitu lebih 600,000 orang terkesan. 46.6% pekerja pula yang bekerja sendiri telah kehilangan pekerjaan. Manakala 23.8% majikan dilaporkan hilang pekerjaan secara tidak langsungnya, pekerja bawahan juga kehilangan pekerjaan. Selari dengan ini, kes penceraian di Malaysia juga turut meningkat dan ini amat membimbangkan, di mana 6,569 pasangan bercerai semasa tempoh PKP Mac hingga Jun tahun lalu. Penyebab utamanya adalah masalah kewangan, pengabaian nafkah, campur tangan keluarga dan juga kes penderaan. Rentetan itu, objektif kajian yang dijalankan adalah yang pertama, meneroka konflik perkahwinan individu yang hilang pekerjaan semasa pandemik COVID-19. Yang kedua adalah menilai kualiti perkahwinan individu yang berhadapan dengan kehilangan pekerjaan akibat pandemik COVID-19. Dan yang terakhir ialah mengkaji strategi daya tindak individu yang hilang pekerjaan semasa situasi pandemik COVID-19 melanda. Antara teori dirujuk sekaligus menjadi penguat kajian ini adalah teori hierarki keperluan Maslow, di mana ia dapat dikaitkan dengan institusi perkahwinan, iaitu seorang suami wajib menyediakan makanan dan tempat tinggal bagi memenuhi keperluan fisiologi. Keperluan keselamatan sudah pasti harus dipenuhi juga, iaitu merangkumi keselamatan fizikal dan psikologikal pasangan kita, keselamatan ekonomi serta perancangan keluarga untuk jangka masa panjang. Di tahap ketiga pula, setiap individu ingin rasa disayangi dan menyayangi orang lain, mempercayai satu sama lain dan memenuhi keperluan seks melalui hubungan intim yang dapat dipenuhi melalui perkahwinan. Keperluan penghargaan kendiri juga harus dipenuhi dengan mewujudkan rasa penghargaan dan hormat menghormati antara pasangan. Pada hierarki terakhir, iaitu keperluan kesempurnaan kediri, mampu dicapai melalui kebebasan penerokaan terhadap diri dalam perkahwinan dan pertumbuhan peribadi.
Teori kedua adalah teori peranan Merton 1957. Individu akan membuat jangkaan tentang peranan mereka dan individu lain. Seterusnya, mereka akan meminta orang lain untuk memenuhi jangkaan mereka terhadap peranan individu tersebut. Dalam konteks kualiti perkahwinan, peranan yang diambil kira adalah peranan lelaki sebagai suami dan wanita sebagai isteri dalam membentuk perkahwinan berkualiti. Dan model yang terakhir yang digunakan adalah model komunikasi linear. Komunikasi adalah merupakan satu yang penting, iaitu komunikasi interpersonal melibatkan lebih daripada sekadar memindahkan atau menukar mesej. Komunikasi yang disampaikan adalah kompleks dan proses mencipta makna dalam konteks hubungan interpersonal adalah termasuk hubungan suami isteri bagi memperoleh komunikasi yang berkesan. Seterusnya adalah berkaitan sorotan literatur yang menjadi pencetus idea untuk saya menjalankan kajian ini. Antara kajian yang dirujuk ialah berkenaan 10 Years of Marriage and Cohabitation Research, iaitu berkaitan kepentingan ekonomi dalam sesebuah perkahwinan. Selain itu, kajian lain yang turut dirujuk ialah kajian berkenaan indikator perkahwinan berkualiti daripada pelbagai perspektif mengenai indikator penting bagi kualiti perkahwinan. Antara indikator penting tersebut ialah pegangan agama, status ekonomi, pemilihan pasangan, gaya komunikasi dan personaliti, serta banyak lagi artikel lain yang turut dirujuk menjadi sumber idea menjalankan kajian ini. Pengkaji telah menggunakan teknik kualitatif iaitu temu bual secara mendalam berdasarkan pendekatan fenomenologi yang merupakan satu pendekatan semula jadi atau natural untuk memahami suatu fenomena dalam konteks yang khusus. Informan telah dipilih menggunakan teknik persempelan bertujuan berfokus kepada individu yang telah kehilangan pekerjaan semasa pandemik COVID-19, telah berkahwin selama 3 tahun dan ke atas serta tinggal di sekitar negeri Selangor. Data yang diperoleh daripada temu bual separa berstruktur ini dianalisis menggunakan prosedur interpretative phenomenological analysis. Seterusnya, saya ingin berkongsikan sedikit dapatan yang diperoleh daripada kajian ini. Berdasarkan temu bual yang telah dijalankan, pengkaji memperoleh 8 orang informan terdiri daripada 5 orang lelaki dan juga 3 orang wanita. Umur informan yang terlibat pula adalah di antara 26 tahun hingga 51 tahun, manakala tempoh perkahwinan informan pula di antara 3 hingga 26 tahun. Pekerjaan yang disyukuri oleh informan sebelum diberhentikan adalah kesemuanya bekerja di syarikat swasta, serta terdapat beberapa orang informan merupakan golongan badan profesional seperti pernah bekerja sebagai seorang jurutera, konsultan, akauntan dan juga juru ukur bahan. Tema yang diperoleh berkenaan konflik perkahwinan yang dihadapi oleh individu kehilangan pekerjaan semasa pandemik COVID-19. Yang pertama adalah konflik keuangan. Perkara ini adalah kerana informan telah kehilangan punca pendapatan utama di samping mempunyai beban hutang. Terdapat daripada segelintir informan pula tidak mempunyai simpanan yang mencukupi. Selain itu adalah disebabkan krisis penyesuaian di mana informan mendapati bahawa masalah adalah berpunca daripada masalah peribadi, pasangan tak memahami dan juga terdapat perselisihan faham bersama pasangan. Akhir sekali, konflik wujud akibat tekanan luar, iaitu tiada sokongan daripada keluarga, terpaksa hidup dalam gaya hidup norma baharu ini dan juga terdapat beban masalah lain. Walaupun informan menghadapi konflik perkahwinan, tetapi didapati kualiti perkahwinan informan pada tahap yang baik kerana informan menganggap terdapat hikmah di sebalik cabaran semasa pandemik COVID-19 ini. Antaranya adalah informan masih merasakan keharmonian rumah tangga serta merasakan kebahagiaan bersama pasangan dan juga keluarga dan juga mampu bertoleransi antara pasangan suami isteri. Konflik perkahwinan yang dihadapi serta dalam pada masa yang sama ingin mengekalkan kualiti perkahwinan adalah bergantung kepada strategi daya tindak yang digunakan oleh pasangan suami isteri. Antara strategi daya tindak yang dilakukan oleh informan adalah yang pertama, perancangan kewangan yang baik. Yang kedua adalah komunikasi yang berkesan bersama pasangan dan juga sokongan sosial yang hebat seperti daripada pasangan, keluarga maupun kenalan ataupun rakan-rakan. Di sini dapat disimpulkan bahawa penghubung dalam menghadapi konflik perkahwinan yang mencabar dengan ingin memastikan kualiti perkahwinan adalah dalam keadaan baik, ia bergantung kepada strategi daya tindak yang digunakan oleh kedua-dua pasangan suami isteri.
Hasil kajian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak berkepentingan untuk menyokong keluarga yang terjejas secara ekonomi akibat pandemik COVID-19. Cadangan yang dapat dikemukakan untuk pengkaji akan datang ialah memperbesarkan lagi sampel kajian kerana berkemungkinan terdapat isu-isu baru yang bakal ditemui. Pengkaji akan datang juga boleh menggunakan pendekatan kajian yang baru iaitu campuran pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dapat digunakan bagi melihat dengan lebih jelas tentang kualiti perkahwinan, misalnya dengan menggunakan alat ujian ataupun inventory seperti Marital Adjustment Test, Kansas Marital Satisfaction Scale, Quality Marriage Index dan sebagainya. Sekian itu sahaja pembentangan daripada saya. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak Persada dan juga kepada penyelia saya iaitu Dr. Siti Marzia kerana telah memberikan peluang ini. Baiklah, kita jumpa di lain waktu.